Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hairi Risha. Kali ini saya nak kongsikan sebalik tabir untuk membuat editing sebuah album perkahwinan. Okey, jom. Hai, jangan lupa subscribe. Bagi yang belum, silakan. Kalau rasa channel ni manfaat, boleh tekan follow. Tekan button apa? Tekan button loceng. Alright. Kemudian jangan lupa like, tinggalkan komen, kalau yang nak share boleh share pada kawan-kawan. Okey, kembali semula. Alright. Okey, saya nak kali ni katakan tadi kita akan kongsi macam mana nak buat album kan. Okey. Risha Kreatif Fotografi. Okey, bermula pada Februari 2013. Ketika itu mulalah saya nak berubah untuk daripada gunakan handphone ataupun orang kata dulu handphone biasa kan, dan pernah cuba gunakan kamera kecil biasa daripada China. So kita nak tukar kepada profesional, kita tukarkan kepada DSLR pada itu masa tu. Pada awalnya memang susah lah. Kita banyak benda yang nak kena belajar dalam fotografi skill, editing dalam Photoshop, Lightroom dan sebagainya. Perubahan yang terlalu drastik untuk ambil masa yang bukan waktu yang sekejap kan. Kita cuba pelbagai pergi majlis perkahwinan orang kan, nak ambil cara kata ambil gambar mereka secara tidak rasmi kan. Betul jelah majlis orang, takkan kita nak jadi ni kan. Kita pun tumpang-tumpang lah cakap dengan jurugambar kita yang ada tu. Kita nak cuba belajar, nak tengok ambil gambar pada masa tu. Dan dengan pada awalnya kamera tu memang standard lah. Yalah, pada mula bukannya kita ada modal yang banyak kan nak buat benda-benda macam ni kan. Kemudian kita belajar macam mana ambil gambar, sudut-sudut, posing, keduduk posing yang penting macam salah satunya sudut, posing pengantin kan. Nampak macam mudah kan. Posing pengantin ni pelbagai cara. Dia bukan candid saja, dia kena tahu macam mana nak sesuaikan pada keadaan. Seperti contoh pada masa-masa majlis tu, pelbagai jenis peringkat-peringkat majlis, dan juga dengan pakaian mereka. Ada yang pakai baju Jawa, Cina, India, dan pelbagai jenis pakaian yang dibagi oleh pada butik pengantin mereka. Memang pada awalnya memang kena komen kau dengan apa tetamu kawan-kawan dia orang lah. Memang pengantin ni macam ni lah, macam tu lah, jurugambar macam ni, macam tu kan. Siapa tak terasa kan pada masa tu memang betul-betul orang kata lemahnya aku kan. Lemahnya banyak benda nak kena betulkan. Memanglah terasa hati kan, kena terus sama selamba dia orang dekat majlis kan. Mau tak malu muka ni. Jadi itu sebagai orang kata pengajaran, teguran bagi mereka yang menegur tu. Saya ucapkan terima kasih lah. Kalau mereka tak tegur, saya akan buat cara lama kan. Kita tak akan berubah, tak pasti akan berubah kan. Mungkin berubah tu lambat. Jadi perubahan tu sikit-sikit mengambil masa. Macam mana nak posing kan, pengantin. Dan kita tengok pada rakan-rakan juga, kita berjumpa rakan-rakan, dan kita tengok rakan-rakan punya Facebook, rakan-rakan fotografer, Facebook mereka yang diorang dah share gambar-gambar, kita ambil download kan. Kita belajar, kita study, dan kita buat satu macam orang kata satu buku, orang kata dia panggil apa nama, buat satu buku cara-cara untuk buat posing. Dia panggil posing guide book, di mana saya buat, dan saya buat laminate contohnya untuk memudahkan. Sejak itulah saya kena tambah seorang pembantu untuk membantu saya mengajar, memberi tunjuk ajar kepada pasangan pengantin tersebut.
Yalah, kebanyakan pengantin mana ada pengalaman kan. Kecuali dia dah pernah kahwin sebelum ni. Tak semua yang pengalaman macam tu. So, kita kena ajar macam mana untuk membiasakan. Lepas tu kita kena belajar mesra dengan ahli keluarga mereka. Bukannya mudah kan. Nak biasa. Alhamdulillah pengalaman yang lalu semua ahli-ahli keluarga, saudara dia orang, rakan-rakan dan tetamu mereka, dia orang rasa selesa kan, dengan kita cuba layan macam yang terbaik. Nak perfect tu tidaklah, tak sehebat siapalah saya nak hebat macam itu. Tapi saya cuba yang terbaik lah. Okay. Lepas tu kita menambah upgrade kamera, tambah lagi kamera, lepas tu tambah lagi kan, kita tambah aksesori, kita tambah pengalaman, ilmu macam mana nak ngedit, kita upgrade lagi version daripada version 1, 2, 3 album kan. Kita cerita pasal dulu orang dulu dia gunakan album macam 4R lah. Orang kata dia cuci gunakan 4R, orang kata pakai negatif time tu kan. Lepas tu berubah pada zaman mockup album. Lepas tu apa lagi? Album apalah kemudian ya. Apa nama album ni? Saya pun dah lupa. Lepas tu ubah sekarang yang terkini, sekarang punya gunakan custom. Banyak guna custom album. Permukaan depan belakang kaca, pergantian kaca, kelik dah silap saya kan. Dia panggil crystal album. Trending tu dah berbeza. Dulu lain, sekarang lain kan. Cara sekarang dah ambil moden, so berbagai cara. Selain buat album, gambar-gambar kita akan select sebanyak mungkin. Biasanya kita ambil select, kalau photoshoot tu dalam 2 hari dalam hampir 1,000 lebih shoot. Kita tak akan upload semua kan, kita akan pilih dalam 400 ke 500 atau macam mana gambar-gambar yang terpilih, dan kita adjust balik. Saya akan adjust supaya dia nampak balance, color semua, lighting. Kalau ke kawasan tu, rumah tu ataupun pelamin tu tak berapa sesuai dengan cahaya yang tidak mencukupi, jadi kita kena ubah sesuai lah. Lepas tu keadaan sengit tak sengit, kedudukan kamera tu, yalah kita pakai tangan kan, kebanyakan pakai tangan, so kemudian nampak sangat sengit dengan antara pelamin dengan lantai, so kena adjust balik kan. Dan gambar-gambar yang dia telah diselect tu sebanyak lebih kurang biasanya pengalaman dalam 300-400 gambar lah, kita akan upload dalam masa seminggu 2 selepas majlis ke dalam Facebook, dan kita akan tag kepada pengantin-pengantin dan ahli keluarga mereka supaya mereka boleh melihat gambar-gambar itu di Facebook sementara nak dapatkan album. Okey, cerita pasal album, kita tak akan masukkan semua gambar-gambar tu dalam album, kita hanya letak gambar-gambar terpilih lagi, kebanyakan untuk gambar-gambar pasangan pengantin, ahli keluarga pengantin. Tetamu-tetamu mungkin kita kurang, pasal apa, kita terhad dengan keadaan ruang di situ. Biasa kalau tambah pula kalau pengantin itu ada punya beberapa jenis salinan pakaian kan, itu memang gunakan banyakkan ruang. Terhad, kita punya memang terhad. Biasanya purata dalam pengalaman satu album tu dalam plus minus 100 gambar yang terpilih untuk dimasukkan dalam album seterusnya. Kemudian album itu akan diproses masa yang lama. Pasal benda ni memang detail. Pasal apa kita akan nak buat manipulation foto. Manipulation foto ni adalah gambar yang berlatarkan benda yang lain. Maksudnya sebagai contoh, kalau gambar tu kita crop dan kita buat gantikan, letakkan seperti fantasi foto macam pemandangan yang berbeza di belakang kan. Itu dia panggil manipulation foto. Dia mengambil masa yang lama kan. Macam contoh yang kita tengok Adis sekarang buat ni adalah salah satu untuk buat manipulation foto. Okey, nampak macam mudah tapi memang kena sabar. Alright. Kemudian kita akan hantar proses untuk dicetak, mengambil masa dalam masa seminggu ke 2 minggu, tengok keadaan setiap pencetakan dan kemudian diserahkan kepada ahli keluarga pengantin lah. Okey, album tu kita akan buat convert kepada
digital album. Sebenarnya kenapa digital tu adalah PDF. PDF ni kita boleh share kepada family atau rakan-rakan melalui WhatsApp lah, contoh group kat WhatsApp ke apa kan, supaya album tu tak perlulah kata bawa ke sana ke sini ke situ, mungkin menyebabkan kerosakan cala atau apa. So mana yang boleh tengok, yang tak dapat pulang tengok, nak balik ke apa, cuma boleh sharekan album tu melalui WhatsApp. Ada orang boleh tengok pada PDF punya view, di situ boleh tengok, boleh zoom. Kenapa kita tak bagi kepada dalam bentuk JPEG ataupun JPG gambar kan? Pasal apa? Bila kita masukkan gambar kepada WhatsApp akan secara automatik dia akan compress gambar itu daripada resolution ataupun DPI yang tinggi akan menjadi rendah, dan kuantiti gambar tidak begitu menarik sebab bila kita zoom akan jadi pecah-pecah ataupun kabur. So kualiti dia memang jauh beza. Itu sebab idea saya datang kat situ, kita buat kepada PDF supaya memudahkan. Benda ni simple, copy share saja mana-mana grup ke apa, so easy lah, tak ada masalah sangat kan. Kalau besok datang tu tengok actual album tu, boleh lah, berat tak berat kan. Alright. Itu pengalaman untuk buat album. Dan kita biasanya orang bagi pada DVD kan. Backup file ni kita bagi pada DVD dan juga pendrive OTG, on the go, yang mana pendrive ni biasanya kita akan bagi dalam saiz selalu kita bagi 32 gig kan. Kalau untuk single perkahwinan lah, maksudnya satu majlis, kalau dia buat majlis perkahwinan lelaki dan perempuan, kita akan bagi kepada 64 gig satu pendrive, senang lah, tak payah buat 2 pendrive. Segala-gala gambarnya dia akan di backup kepada apa yang ada di dalam pendrive tu, kita akan backup di dalam DVD. 2 keping, biasanya 2 keping DVD, supaya kalau berlaku sesuatu korup pada pendrive tu, so backup tu ada. Sebaik-baiknya kalau boleh dua-dua tu backup lah. Orang kata pendrive tu apa, backup dalam korang punya device, handphone ke komputer ke laptop ke bagai kan, right. Supaya menang cari, kan apa-apa cari. Kalau nak cari, saya minta benda dah lama, tiba-tiba minta bang ada tak macam ni, memang kita tak janji lah benda tu kita simpan kan. Alright, selain tu kita akan bagi frame, single frame untuk diletakkan di dinding kan. Hanya selected gambar saja dipilih yang menarik untuk pasangan pengantin tersebut. So memang itu saja tentang album. Okey. Kalau nak cerita panjang lagi memang tak tahu apa nak cakap sebenarnya. Sampai sini saja. So sementara tu nak ambilkan video ni, so kita layan muzik yang ada dan kita tengok apa cara kita buat benda ni. Layan. Kalau berminat untuk sentuhan kami, boleh hubungi lah nombor yang saya akan simpan ataupun dan link Facebook yang saya akan letak di bawah page YouTube ni kan, supaya korang sedang cari, hubungi saya kan, untuk dapatkan harga-harga terkini kan. So enjoy. Okay, alright. Itu saja sebenarnya, tak ada idea lagi nak cerita kan. Korang enjoy je lah apa ada kat sini. So, bye bye. Okay, jangan lupa subscribe, follow Risha YouTube channel. Di bawah ini adalah bawah Risha Kreatif Fotografi kan, dalam bidang YouTube. Kita tak kemungkinan cerita sekali lagi, tambah lagi cerita, kemungkinan mungkin akan datang kita akan belajar untuk buat video pengantin kan, supaya yalah pelbagai pilihan selain ambil gambar, tak mesti boleh ambil video kan. Cinematic video cinematic. So kita akan belajar dan akan cuba buat terbaik. Kita akan upgrade equipment untuk buat video pula. Mungkin ambil masa, tak tahulah nak tengok macam mana dalam keadaan sekarang ni. Kita memang nak cakap nak dapat bajet tu memang terhad lah kan. Okay. Alright. Okay.
Kau layan saja. Okay, bye-bye.